On the way, teacher. Okay. Kita tengok dekat slide teacher dulu. Sebelum ni kita dah belajar tentang elektrolisis. Bab untuk bab 10 ni adalah tentang bab 10 bab 10 tu form 4. Awak punya ni bab 6 kan? Bab 6. Betul tak? Bab 6 kan? Betul. Bab 6. Bab 6 adalah tentang elektrokimia. Elektrokimia terbagi kepada dua yang awak kena belajar, iaitu sel elektrolitik dengan sel kimia. Okey, sekarang kita masih lagi dekat sel elektrolitik. Dan untuk bahagian sel elektrolitik secara ringkasnya, dia ada dua jenis. Elektrolitik ada leburan dan ada larutan. Sekejap. Teacher punya bateri habis. Sarah buat apa lah dengan tu? Jaga adik je lah Sarah. Buat apa dengan tu? Okay. So ada sel elektrolitik ada dua kategori. Satu leburan, satu larutan. Okay, sel elektrolitik ada dua, satu leburan dan satu lagi larutan. Kalau leburan ni dia kira kategori ada dua, iaitu dia akan jadi bila kita pecahkan ion-ion dia ada dua jenis saja, iaitu ada ion positif dengan ion negatif. Kalau untuk larutan dia ada banyak ion, lebih daripada leburan, iaitu ada dua ion positif dan dua ion negatif. Okay, so inilah yang kita nak tengok untuk larutan. Larutan ni dipengaruhi oleh 3 faktor. Okay, dipengaruhi oleh 3 faktor. Apa 3 faktor tu? Inilah yang kita nak ulang kaji ni. Okay, yang kita nak ulang kaji iaitu pertama kedudukan ion dalam siri elektrokimia, SEK. Yang kita belajar tu yang kata kalau nak cantik mesti ambil zat besi supaya perempuan hodoh cun anggun. Okay, so kita tengok kedudukan dia dalam siri elektrokimia. Okay, yang kedua hari ni kita nak tengok jika berlaku kepekatan. Maksud dia kat sini untuk syarat mengikut kedudukan ion dalam siri elektrokimia adalah jika cair. Jika larutan tersebut cair dan jenis elektrod karbon. Okey, teacher ulang balik semula Kejap ada ni sekejap anak teacher dia bergaduh pula. Kejap. Okey. Tak boleh dengar off record. Okay, so untuk yang kedudukan ion dalam siri elektrokimia ni, dia adalah bergantung kepada kedudukan dia dalam SEK jika dan sekiranya larutan itu cair dan jenis elektrod dia adalah karbon. Tapi sekiranya dia bukan daripada dua ni, larutan dia tak cair iaitu kepekatan, iaitu larutan pekat. So bila larutan pekat, ion yang pekat itu akan dinyahcas. Apa syarat dia nanti kejap lagi kita tengok. So maksud dia yang pertama ni, kedudukan ion dalam siri elektrokimia ni dia bergantung juga dengan syarat larutan tu bukan larutan pekat dan jenis elektrod dia adalah jenis elektrod karbon yang bukan lengan. Okey, so kita tengok apa itu kepekatan elektrolit. Okey, sebelum tu kita pergi ke sini, sebelum pergi sini sebab dalam ni awak kena senaraikan ion-ion yang ada. So jadi kemahiran awak untuk ingat ion-ion apa yang hadir tu sangat penting.
Okay, so sekarang teacher nak kita pergi dulu sekejap dekat games untuk identify ion-ion yang hadir. Sekarang ni ada 15 orang. Dapat detect tak? Seorang lagi siapa Seorang lagi siapa rasanya? Zila ada Zila? Zila? CL? Ya, teacher. CL. Cuba CL Ya. tengok anak buah mana yang tak ada? Putri. Betul. Oh Putri. Alamak boleh hubungi Putri tak apa kita start dulu lah. So untuk ni macam biasalah grup yang sama, dekat dalam grup yang sama. Grup 1, 2, 3, 4. Dila, kenapa Dila? Ada masalah? Putri grup saya. Alamak Dila, minta maaf lah Dila. Teacher Cikgu boleh saya jadi tak tahu grup saya. Saya grup dengan siapa? Anis kan teacher ada message tu, ada PM tu. Rasa Anis grup 4 tau. Ya ke cikgu? Teacher PM Anis? Teacher Iya. PM semua orang akan dapat Ada. nombor. Teacher, sekejap handphone teacher tak ada. Oh. Jap, teacher saya tengok. Cik Pinat teman Dila. Okay, so semua tengok kat sini. Okay. So macam biasa ya kita. Okay, so kita tengok dulu tim 1. Okay, sekarang nampak tak teacher punya ni paparan game kita ni? Nampak. Nampak kan? Nampak. Okay. Nampak. So, tak nampak? Nampak. Nampak. So kita tengok dekat tim 1. Siapa tim 1 nak nombor berapa? 2. Okey, 2. Nyatakan ion yang hadir dalam leburan plumbum 2 bromida. Ion plumbum dengan bromida. Kena cakap ion plumbum dengan ion apa? Dengan ion bromida. Okey, kita cek jawapan dia. Okey, betul. So 5 markah. Dia bagi 1 markah je. Oh, ikut suka dia je. Okey, kumpulan 2. Kumpulan 2 nak nombor soalan berapa? 5. 5. Oh. Ini jarang-jarang berlaku. Wow. Oh, jarang-jarang tim 2 ni. Oh, dia diam-diam simpan kuku. Okey, tim 3. Nombor berapa? 4 dah. Nombor 4. Nyatakan ion yang hadir dalam larutan. Larutan magnesium nitrat. Tengok ada larutan. Ion magnesium. Ion hidroksida dengan ion Okey, satu-satu. Apa dia yang pertama? Ion hidroksida. Okey. Lagi? Okey, tu je. Ada lagi tak? Tu je ke? Ion hidroksida dengan ion hidrogen je? Okey, Yeah. pasti Pasti? Cici jangan. Okey, tak apa, salah tak dosa. Nampak ni kan dia larutan. Saya baru nak cakap. Itulah baru nak cakap. Aduh, tak apa, ada cubaan lagi. Dia mesti ion hidrogen, ion hidroksida tu untuk yang ada larutan. Tambah lagi dengan larutan apa? Ion magnesium dan ion nitrat. Okey. Tak apa. Oops, teng tong. Okey, so kita tengok tim 4. Nak soalan mana? 6. Soalan 6. Nyatakan ion yang hadir dalam larutan natrium klorida. Ion hidroksida, ion hidrogen, ion natrium, ion klorida. Kita check. Correct. Okay. So, kita tengok tim 1 pula. Nak soalan nombor berapa? Tim 1. Tim 1. Satu. Nombor? Satu. 1. Nyatakan ion yang hadir dalam leburan kalium iodida. Ion kalium, ion iodida.
Pandai. Tak check lagi. Okey, pandai. Sebab ini leburan jadi 2 jenis ion sahaja yang ada. Okey. Teacher, Ha. put suruh accept dia. Oh, put suruh accept. Okey, teacher pergi balik ke depan. Kejap. Okey, kejap Okey dah. Put dah boleh masuk dah, Put. Dah kan? Put. Oh, Putri. Okey, tolong suara adik ke? Putri. Are you there? Putri. Nanti kejap. Put. Ada orang tak ni? Ya, saya. Okey, Putri tolong isi attendance ya. Ada kat situ kan? Ada dekat chat. Okey. So kita sambung balik tadi. Tadi grup mana tadi? Yang dapat grup 1 kan? Grup 2. Grup 2 pilih nombor soalan. Putri. Putri. Nak nombor berapa Putri? Putri. Putri? Dia nak 7. Ya. Berapa? 7. 7. Ya. Okey. Nyatakan ion yang hadir dalam larutan kalium sulfat. Apa dia? Hidrogen. Ion hidrogen. Kemudian lagi? Hidroksida. Okey, bagus. Lagi? Kalium. Tak boleh kata kalium. Kalau kalium tu salah. Kalau kalium tu dia bukan ion, dia logam. Dia kena cakap, kalau ion kena cakap ion apa, ion apa, ion apa. Ulang balik, ada ion apa yang hadir dalam larutan kalium sulfat? Siapa grup 2? Cepat. Grup 2, cepatlah. Kau tak nanti markah ni. Grup lain tak boleh cakap ke? Tak boleh. Nanti awak bagi markah kat dia. Okey. Yoga bagi makan apa lah lepas ni. Okey, cepat. Grup 2. Ion hidroksida, Okey. ion hidrogen, Okey. dan kalium, ion Apa dia? sulfat. Ion kalium. Ion Ion sulfat. sulfat. Okey, kita try. Thank you Putri. Okey, betul. Okey. So lepas ni kena limit masa lah. Kena ada masa ni. Okey, so tim 3. Tim 3 pilih nombor? 8. Nombor 8. Wow. Oh, dapat 4 Wow. point. Okey. So tak payah jawab soalan rupanya. Jadi tim 4 ambil nombor 3 lah ya. So nombor 3. Okey, tim 4. Nyatakan ion yang hadir dalam leburan plumbum 2 klorida. Ion plumbum, ion klorida. Pandai. So, jap, check dulu. Okey, tepat. Ion plumbum 2 dengan ion klorida. So, good job. So, pemenang dia adalah Anjing. dog ni. Yelah, dia cakap. Tahniah. Kumpulan 2, siapa tu kumpulan 2? Dila kan? Dila Halil. Dila menang hari ni. Congratulations. Yes. Okay. So sekarang ni kita nak tengok balik, nak buat ulang kaji tentang, kita dah buat ulang kaji tadi kan, ion-ion yang hadir. So kita nak tengok pula. Bila melibatkan kepekatan. Bila kepekatan dia akan cakap larutan apa yang pekat, larutan apa yang cair. Okay, so tips dia dalam kat sini, untuk larutan yang pekat, yang terkesan ataupun yang dipengaruhi oleh kepekatan hanyalah ion negatif sahaja. Ion negatif sahaja. Kita ulang balik ya. Untuk faktor kepekatan, yang dipengaruhi oleh faktor kepekatan hanya ion negatif yang berada di anode sahaja. Maksud dia anode sahaja. Maksud dia anode sahaja yang akan terkesan ataupun dipengaruhi oleh faktor kepekatan. Tetapi apa jadi dekat ion positif? Ion positif tetap
Okey, ion positif tetap dipengaruhi oleh kedudukan ion dalam SEK. Teacher ulang balik. Awak kena ingat macam ni lah. Cathode bagus. Satu faktor. Cathode pendek kan? Ini pendek. Tangan teacher yang tangan telunjuk ni pendek. Cathode bagus. Satu faktor iaitu faktor kedudukan dalam siri elektrokimia. Maksud dia, untuk cathode tak kisahlah jenis elektrod dia apa, tak kisahlah kepekatan dia macam mana, dia tetap dipengaruhi oleh kedudukan ion dalam SEK. Okey? Tapi kalau untuk anode yang panjang ni, anode dia tak. Anode ni dia nakal sikit. Dia bergantung kepada kepekatan dan juga siri elektrokimia. Kalau lebih pekat, ion yang lebih pekat akan nyahcas. Kalau larutan tu lebih pekat, ion yang lebih pekat tu akan nyahcas. Kecuali, ada pula kecuali dia ni. Kecuali si siapa? Kecuali ion, dia start balik dah. Kecuali ion fluoride. Ion fluoride ni bukan fluoride dia auto spell. Ion fluorida, ion nitrat dan ion sulfat ni. FNS. Nakal ni. FNS ni dia takkan, kalau FNS ni dia takkan ionize. Dia takkan nyahcas. Dia punya karakter ni ataupun dia punya sebab ni, sebab apa FNS ni takkan nyahcas, kita kata dia ego dia tinggi. Kenapa kita kata ego dia tinggi? Kenapa ego dia tinggi? Sebab dia nak jadi ion je. Ion ni kan bebas bergerak, dia tak nak jadi atom. Bila atom ni dia tak ada charge, dia duduk diam je. Okay, dia akan jadi gas, dia akan terkeluar daripada larutan. So FNS ni ego dia tinggi, dia takkan nyahcas selagi ada ion hidroksida. Selagi ada ion hidroksida. Tapi kalau contoh ion hidroksida dah habis, so tak nak si fluorida ataupun nitrat ataupun sulfat akan nyahcas. Okay? Sekejap teacher nak cancelkan ni jap. Sebab teacher rasa dia berat. Sebab tu bila teacher tulis, dia sangkut-sangkut. Okay. So, kita tengok dekat contoh sekejap Sekejap. Okay. So, kita tengok pula dekat contoh. Ini contoh daripada buku teks. Contoh, kalau kita buat elektrolisis larutan natrium klorida pekat dengan larutan natrium klorida cair. Macam mana kita nak tahu cair ke pekat? Biasanya kepekatan dia, kalau klorida pekat dia 1.0 M ke atas. M ni apa? M ni adalah unit bagi kepekatan. Iaitu bahasa dia molarity. Okay, M ni molarity, unit bagi kepekatan. Maksud dia kalau unit bagi jisim, gram. Unit bagi panjang, meter. Tapi kalau untuk kepekatan, dia M. M dia M besar. Kalau meter, M kecil kan. Kepekatan, M besar unit dia. Kalau 1.0 ke atas, kita kira pekat. Contoh dia 1.0 M, 1.1 M, 1.5 M, 2.0 M, 4.0 M, 5.0 M dan MM seterusnya. Atas 1. Itu kita kata sebagai larutan itu pekat. Kalau larutan cair, untuk larutan contoh natrium klorida cair, dia biasanya kurang daripada 1.0 M. Contoh 0.5 M, 0.01 M. Itu adalah kategori larutan cair. Jelas ke tak jelas? Jelas. Okey. Kalau kita nak, okey, alhamdulillah. Kalau kita nak tengok ion-ion yang hadir, ion-ion yang hadir bagi larutan pekat ataupun cair adalah sama. Ion-ion yang hadir dia sama. Nama-nama ion yang hadir tu sama. Kalau dalam larutan natrium klorida ada ion apa? Ni larutan natrium klorida ada ion apa yang hadir?
ion hidrogen, Ion ion hidroksida, ion natrium, ion klorida. ion klorida. Alhamdulillah, pandai dah. So maksudnya tak kisah pekat ke cair tetap sama. Ada ion hidrogen, ion hidroksida, ion natrium, ion klorida. Tetap ada 4 ion. Tetapi dia mempengaruhi waktu ketika ion-ion yang nak dinyahcas dipilih nanti. Okay? So kita tengok dekat katot. Ingat teacher kata, katot pendek bagus 1 faktor. Ikut teacher, katot pendek bagus 1 faktor. Katot pendek Bagus satu faktor. Ain, jangan cakap teacher tak payung ya. Orang-orang yang rendah ni bagus. Ya bagus. Okay, so katot pendek. Ain marah ke? Ain ada tak Ain? Ain? Oh, Ain. Ain senyap je. Ain ada ke Ain? Oh, Ain. Ada. Oh, tu suara dia lah tu. Ho tu. Okey. Ain tak marah kan? Okey. So, kena ingat. Katot pendek bagus 1 faktor iaitu dia hanya memilih yang paling rendah kedudukan dalam siri elektrokimia. Walaupun pekat ke, cair ke, dia tak mempengaruhi. Yang dipengaruhi hanyalah anod. Anod saja yang kita take note. Untuk katot ni masih sama. Ikut siri elektrokimia. So kita tahu dalam dekat katot dia akan menarik kation ataupun ion positif iaitu ion natrium dengan ion hidrogen. So macam mana tahu ion natrium ni positif? Teacher ulang balik kalau siapa yang lupa. Nama larutan natrium klorida, yang depan ni nama natrium, ion natrium kat depan kan. Perkataan dia nombor 1 kan. Yang nombor 1 yang cakap dulu, natrium klorida. So yang kat depan ni adalah ion positif. Yang perkataan kedua yang dok belakang ni adalah ion negatif. Sebab tu ion positif kita masukkan dia akan ditarik pada katot. Sebab katot charge negatif. Untuk tarikan dia mesti elektrod dengan ion berlawanan cas. Okay. So natrium dengan ion hidrogen. So kita kena tengok dalam siri elektrokimia. Kalau nak cantik mesti ambil zat besi supaya perempuan hidrogen anggun. Kita tahu hidrogen lebih bawah daripada natrium. So ion hidrogen yang akan dipilih. So sebab tu kita kata ion dipilih adalah ion hidrogen dipilih. Sebab apa? Dia kurang elektropositif. Maksud kurang elektropositif ni adalah kedudukan lebih rendah. Kedudukan lebih rendah dalam SEK. Okey, kedudukan lebih rendah dalam SEK. Next. Bila ion hidrogen yang dipilih, hasil dia apa? Hasil dia adalah gas hidrogen pada katot. Untuk anode pula, kalau kita tengok anode dekat sini, anode ada anode. Okey, kalau dekat sini anode kita ada 2, satu yang cair dan satu yang pekat. Kalau kita tengok masa dia kat sini kan, kejap sebelum teacher pergi ke katot, sebelum teacher pergi ke anode, untuk katot sama ada larutan tu pekat atau cair, hasil dan juga ion yang dipilih dekat elektrod tu adalah sama. Kejap banyak kawan-kawan. Boleh malu sikit tak? Okey, settlekanlah tu bagi makan adik tu. Okey. So, dekat anode, dekat elektrod positif, anode ni barulah dia akan kita considerkan dia punya kepekatan. Dekat katot, tak kisahlah apa yang jadi, sama ada pekat, cair ke, dua-dua hasil dia tetap sama. Sebab kedua-duanya mengikut kedudukan yang lebih rendah dalam siri elektrokimia. So, kalau kita tengok kat sini, alamak, ni bukan slide yang baru ni, slide yang lama. Okey. Teacher conteng kat sini So untuk anode, untuk yang larutan pekat untuk larutan pekat dekat anode dekat pekat,
Ion yang akan tertarik, ni pekat ion tertarik adalah ion tertarik, ion apa yang dekat anode ni? Ion apa yang akan pergi ke anode? Ion negatif. Ion negatif. Siapa ion negatif yang tertarik ni kan? Ion ion klorida dan ion hidroksida. So sekarang kita tengok. Dia pekat kan? Dia pekat. So bila dia pekat, kita kena tengok. Ion klorida ni kategori ion yang ego ataupun tak ego. Kan teacher katakan, kalau pekat dekat anode, ion yang lebih pekat akan dinyahcas. Maksud dia, ion hidroksida ni daripada air. Ion hidroksida ni adalah daripada air. So ion klorida ni maksud dia air kurang, hidroksida kurang. Ion klorida ni banyak, sebab tu kita kata pekat. Kalau banyak ion hidroksida, maksud dia larutan tu cair. So jadi kat sini kita kata ion klorida tinggi. Kita baca, kita kata dia kalau tinggi ni maksud dia ion klorida yang akan dipilih. Tapi kita cek dulu, ion klorida ni kategori 3 ion yang ketegak tadi tak? Kan dia cakap kan, dia pekat ni. Untuk ion negatif, ion yang lebih pekat akan dipilih. Tetapi, nampak, kecuali FNS ni. FNS ni ion ego. Dia pekat banyak mana pun, dia takkan nyahcas. Teacher ulang balik. FNS ni, dia pekat macam mana pun, dia takkan nyahcas. So, sekarang ni, klorida kategori FNS ke? Tak. So, disebabkan klorida bukan FNS, so ion klorida lah yang akan nyahcas. Bila ion klorida nyahcas, dia akan menghasilkan gas klorin. Kalau ion hidrogen, dia menghasilkan gas hidrogen. Kalau ion klorida, dia akan menghasilkan gas klorin. Okey? Sekarang kita tengok pula dekat larutan yang cair. Apa jadi dekat larutan natrium klorida yang cair? So, sama macam biasa, kita tulis ion apa yang tertarik dekat anode? Ion apa yang tertarik dekat anode? Ion apa? Ion negatif. Ion negatif. Okey, yes, ion negatif. Apa nama ion dia? Kena list kan? Apa nama ion dia? Soalan suka tanya tau. Dia bagi larutan, dia kata nyatakan ion-ion yang hadir. Kalau ion-ion yang hadir, maksud dia semua ion. Kalau dia kata ion yang tertarik dekat anode, kena beritahu. Kat anode kita tahu kan, anode ion negatif. So kena list kan. Kalau kata ion negatif je salah. Kena namakan. Apa ion negatif yang tertarik tu? Ion klorida dengan ion hidroksida. Andai, ion klorida dengan ion hidroksida. So kita tahu bila cair maksud dia kepekatan siapa yang tinggi? Ion klorida ke ion hidroksida daripada air? Kalau cair, ion mana yang lagi tinggi? Ion klorida ke ion hidroksida daripada air? Hidroksida. Maksud dia ion hidroksida tinggi, ion klorida rendah. So sebab itulah kita kata kalau cair, ion hidroksida yang akan nyahcas. So bila ion hidroksida nyahcas, apa hasil dia? Apa nama hasil dia? Gas apa? Hidrogen. Hidroksida, hidrogen. Oksigen. Pandai. Kalau hidroksida, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Okey, jelas? Boleh tak ni? Boleh. Kita tengok contoh lagi, larutan kalium iodida. Contoh, kita ada 2 kes, dia kata satu pakai larutan kalium iodida pekat, satu pakai larutan kalium iodida cair. So, bila kita nak buat ni, kita listkan dulu. Ion yang hadir. Tuliskan apa ion yang hadir. Okey. Untuk kalium iodida pekat dengan kalium iodida cair. Ion apa yang hadir? Ion hidrogen, ion hidroksida, ion kalium, ion iodida. Pandai. So, ion hidrogen, ion hidroksida,
Lagi ion. Ion kalium. Ion kalium. Ion iodida. Pandai. So ni untuk dua-dua ni dua-dua sama. So teacher sebab tu teacher buat panjang terus. Okey, kemudian kita nak tengok ion dekat katot. Okey, dekat katot. Ion yang hadir apa dia? Ion positif. Ataupun ion tertarik. Ion tertarik dekat katot apa dia? Ion Ion kalium, positif. ion hidrogen, ion kalium. Okey, ion hidrogen, Ion kalium. ion kalium. Macam teacher beritahu tadi, kalau soalan tanya ion yang tertarik ke katot, jangan cakap ion positif je, tak dapat markah. Mesti beritahu nama dia spesifik. Ion yang tertarik di katot adalah ion hidrogen dengan ion kalium. Kalau untuk dekat larutan iodida cair, ion tertarik di katot, Ion hidroksida dan ion iodida. ni untuk kalium iodida cair, ion tertarik di katot. Oh, ion Kesian kat adik tu. Ion apa? Ion apa? Yang tertarik di katot ni, kalau untuk dekat kalium iodida cair. Berbeza ke dengan kalium iodida pekat? Ion yang tertarik dekat katot dia. Beza ke? Tak. Tak. Mesti sama. Ion tertarik di katot ni. Teacher kata ion tertarik di katot untuk kalium iodida cair, iaitu ion hidrogen. Sama juga. Yang tertarik di katot, yang tertarik di anod tetap sama walaupun dia pekat atau cair. Yang berbeza adalah yang dipilih. Awak kena tahu perbezaan dipilih dan tertarik. Okey, kejap Okey, tolonglah bagi adik Mak Li, suruh adik betul-betul okey. Try lagi. Bahaya macam tu jatuh nanti. Okey, so ion hidrogen, ion kalium. Kita settlekan dulu katot. So siapa yang dipilih? Ion yang dipilih apa dia? Kalau untuk pekat, ion yang dipilih. Okey. Untuk dekat katot, ion yang dipilih siapa? Antara hidrogen dengan ion kalium. Ini adalah katot. Katot pendek bagus. Dia ikut siri elektrokimia. So siapa yang akan dipilih? Ion hidrogen atau ion kalium? Ion hidrogen yang akan dipilih. Kenapa ion hidrogen dipilih? Sebab kedudukan rendah dalam SEK. So ion yang dipilih adalah ion hidrogen. Okey. So kita beritahu, kita tuliskan sekali sebab. Kenapa sebab ion hidrogen dipilih? Kenapa sebab ion hidrogen dipilih? Sebab kedudukan di SEK. Kedudukan rendah di SEK, siri elektrokimia. Kemudian bila dia dah pilih ion hidrogen, apa hasil dia? Gas hidrogen. Gas hidrogen. Macam tu cara dia. Dia memang panjang. Kena buat step by step. Okey, kita buat pula untuk anode. Kita buat yang pekat dulu Anode, apa ion yang hadir? Ion yang tertarik. Ion yang tertarik di anode, apa dia? Ion hidroksida dan ion iodida. Ion hidroksida dan ion iodida. Okey, apa ion yang dipilih? Apa ion yang dipilih? Antara hidroksida dengan iodida. Sekarang ni dia pekat. Nampak tak? Sekarang dia pekat. Bila pekat, maksud dia ion iodida ni tinggi kepekatan dia. So tengok iodida ni dalam senarai FNS tak? Iodida ni dalam senarai FNS tak? Tak. So maksudnya ion iodida ni boleh dipilih sebab dia bukan kategori FNS. So ion
iodida. Yang dipilih adalah ion iodida. Sebab dia apa? Kena tulis sebab dia. Sebab kepekatan ion tinggi. Kepekatan ion tinggi. Kemudian beritahu hasil dia. So kalau klorida gas klorin, ion hidrogen, gas hidrogen. So kalau ion iodida, gas apa? Iodida. Iodin. Iodine. So gas iodin. Contoh dia. Okay. So kita tengok pula larutan klorida, kalium klorida yang cair. So dekat katod, ion tertarik di katod ini. So ion yang dipilih. So apa ion yang dipilih? Apa ion yang dipilih dekat katod? Apa ion apa? Kalau katod pendek bagus, pakai faktor apa? Siri elektrokimia. So siri elektrokimia. So kat sini siapa yang lebih rendah? Hidrogen. So hidrogen. So kat sini ini yang dipilih adalah ion hidrogen. Okay. So kemudian kita kata sebab. Sebab apa ion hidrogen dipilih? Kedudukan rendah di SEK. Kedudukan rendah di SEK. Kemudian apa hasil dia? Gas hidrogen. Hasil gas hidrogen. Okay, so dekat anode. Dekat anode, ion tertarik di anode apa dia? Ion hidroksida dan ion tertarik, ion hidroksida dan ion iodida. So siapa yang dipilih? hidroksida. Kenapa ion hidroksida dipilih? Kenapa? Sebab apa? Sebab dia cair. Sebab dia air dia banyak. Okay. Kita fikir logik dia sebab air dia banyak. Maksud dia bila air dia banyak dia yang dipilih. Tapi dalam sebab dia kat sini kita kata sebab kedudukan dia rendah dalam SEK. Sebab bila larutan yang cair, so kedudukan SEK akan mempengaruhi dalam pemilihan ion. So kat sini sebab dia kedudukan ion rendah di SEK. So ni pun ada kedudukan ion rendah di SEK. So hasil dia apa? Apa hasil dia? Gas Oksigen. Oksigen. Okay. So kita tengok lagi contoh larutan larutan magnesium nitrat pekat. Okay, yang ni teacher buat sekali arung terus sebab kita dah tahu dah. Ion yang hadir adalah sama. Okay, ion yang hadir dalam pekat ataupun cair sama. So ion apa yang hadir? Ion hidrogen, Ion hidroksida. ion magnesium, ion nitrat. Pandai. Ion magnesium, ion nitrat. Okey. So sekarang ni kita bahagi dua lah. Senang kat sini nak nampak kita bagi dua. Satu katod, satu anode. So dekat katod tertulis katod. Ion tertarik. Apa ion tertarik dekat katod? Ion hidrogen, ion magnesium. Ion magnesium. Ion hidrogen, ion magnesium. So siapa yang akan dipilih? Hidrogen. Ion dipilih adalah ion ion apa yang dipilih? Hidrogen.
Yang dipilih adalah ion hidrogen. Okay. So ion hidrogen. So sebab dia apa? Kedudukan rendah di SEK. Kedudukan kedudukan rendah di SEK. So hasil dia apa? Gas hidrogen. Gas hidrogen. Okay. So next kita tengok pula dia punya dekat anode. So anode ion tertarik apa dia? Hidroksida. Ion nitrat. Pandai. Ion nitrat. So ion siapa yang akan dipilih? Nitrat. Hidroksida. Kenapa hidroksida? Yang cakap nitrat tadi Sebab perasan tak? Nitrat tu FNS. Nampak nitrat ni orang degil ni. Nitrat ni adalah FNS. So dia takkan nyahcas walaupun dia pekat. Dia degil. Ego. So sebab tu kita kata yang akan dinyahcas tetap ion hidroksida. So sebab dia apa? Sebab dia tak payah tulis panjang-panjang. Sebab dia just tulis kedudukan rendah dalam siri elektrokimia. So hasil dia apa? Kalau ion hidroksida yang nyahcas. Apa hasil dia? Gas oksigen. Gas oksigen. Okay. So setakat ni ada masalah tak? Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. So kita buat pula untuk larutan magnesium nitrat cair. Larutan magnesium nitrat cair kita buat dekat katod dia. So katod ion apa yang tertarik? Hidrogen. So ada ion hidrogen dan ion magnesium. So siapa ion yang dipilih siapa? Hidrogen. So ion apa yang dipilih? Ion apa yang dipilih? Hidrogen. Ion Ion hidrogen. Pandai. Ion hidrogen. So sebab dia kenapa ion hidrogen dipilih? Kedudukan SEK rendah. Okay. Sebab kedudukan Rendah. Dalam SEK. SEK. So hasil dia apa? Gas hidrogen. Gas hidrogen. Okay. So ion yang tertarik, ion yang dipilih sebab hasil. Okay, untuk last kali untuk anode pula. Anode cair. So ion yang tertarik apa dia? Ion Hidroksida. Ion hidroksida dan Ion nitrat. dan ion nitrat. So siapa yang dipilih? Ion nitrat. Ion apa yang dipilih? Nampak cair kan? Cair. Hidroksida. So yang dipilih ion apa? Hidroksida. So ion hidroksida. Sebab apa? Sebab dia apa? Kedudukan SEK rendah. Kedudukan SEK rendah. So hasil dia? Gas oksigen. Gas Oksigen. Okay. So, alamak tertutup pula. Aduh. Kejap Kejap tertutup pula. Ya. Okay.
So jelas tak untuk faktor kepekatan ni? Jelas. Nampak kan? Alhamdulillah, insyaAllah. So awak tengok ni sekejap Okay. So ini contoh ni sebenarnya teacher nak bagi contoh lagi. Just teacher nak tanya je lah. Kalau natrium sulfat pekat. So ion sulfat ni akan nyahcas tak bila dia pekat? Tak. Sebab dia FNS. So ion apa yang akan terpilih nyahcas? Hydroksida. So sebab dia kita tulis apa? Kedudukan rendah dalam SEK. Kedudukan rendah dalam SEK. So sekarang teacher nak tunjukkan, ini awak kena buat sekejap lagi report dia untuk dengan weekend ni lah. Report ni kena salin semua. Okay. Dah, alhamdulillah, bagusnya. So kalau kita tengok kat sini, asid hidroklorik mana yang pekat? 1.0 mol DM negatif 3 ke 0.01? 1.0. So 1.0 ini kita kira sebagai pekat. Macam teacher kata tadi, dia punya unit dia adalah M besar kan? Kalau lebih detail inilah panjang. M besar ataupun kita boleh tulis mol DM negatif 3. Okay? So ini tolong salin dia punya ni. Ini adalah ujian kertas litmus lembab untuk kehadiran gas yang berasid. Okay? Biru dia akan jadi merah. So maksud dia kena ingat, ni ada dalam buku teks awak tahu, teacher copy daripada buku teks. Kertas litmus biru lembab adalah untuk menguji gas halogen ataupun gas yang bersifat asid. Okay? Kalau kita letakkan dekat gas bersifat alkali, dia tidak akan berubah warna. Okay, kalau gas litmus merah lembab, dia adalah berfungsi untuk menguji gas yang bersifat alkali. Okay, jadi kertas litmus merah ni tidak akan berubah kalau gas kita berasid ataupun gas kita neutral. Okay, so kita tengok asid hidroklorik. Asid hidroklorik. Kita tak pernah pakai larutan asid hidroklorik. Biasa kita pakai larutan natrium bla bla, magnesium bla bla, bla 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 lah. So kalau asid hidroklorik, apa ion yang hadir? Awak kena ingat. Dalam asid ni dia ada ion hidrogen. Ion hidrogen. Campur dengan klorik. Klorik ni. Bila kita pisahkan, dia ada ion hidrogen dengan Cl, iaitu ion klorida. Saya ulang balik dalam asid hidroklorik, dia tak ada ion yang macam natrium, magnesium, kalium, tak ada. Dia ada ion hidrogen dan ion apa belakang dia. Kalau asid nitrik, ion nitrat. Kalau ion klorida, kalau asid hidroklorik, ion klorida. So dalam asid hidroklorik, dia ada ion hidrogen, ion klorida dan dia ada campuran air. So bila ada campuran air, ada ion apa yang hadir? Hidroksida. Hidroksida lagi? Hidrogen. So nampak kan? Hidrogen dengan hidrogen dengan ion hidroksida. So awak nampak ion hidrogen ada dua kali. Satu ion hidrogen daripada air, satu ion hidrogen daripada asid. So kat sini maksud dia ion yang hadir dekat dalam asid hidroklorik ada 3 saja. Iaitu ada ion hidrogen. Ion hidrogen ni datang daripada asid dan juga datang daripada air. Kemudian ion klorida dan ion hidrogen, ion klorida lagi, hidroksida. So maksud dia nanti dekat katot hanya ada satu ion je yang pergi. Dekat katot hanya ada satu ion saja yang pergi, iaitu ion hidrogen saja. So tak gaduh-gaduh dah. So ion hidrogen dia akan pergi ke katot. Dan bila dia pergi ke katot, dia seorang je. So apa hasil dia?
Gas hidrogen. So dekat cathode hasil dia adalah gas hidrogen. Okay. So sekarang ni pada anode. So ini pada anode je dia take note. Dia nak tulis yang dekat anode saja. Sebab tu cathode dia tak tulis. Sebab apa? Sebab cathode cuma ada satu ion saja yang hadir. So dekat anode kita tahu. Dekat anode ion klorida ada, ion hidroksida. So 1.0 ni pekat ke cair? Pekat. So bila pekat, ion mana yang akan dipilih? Ion klorida ke ion hidroksida? Klorida. Ion klorida sebab dia pekat dan ion klorida bukan kategori FNS. So ion klorida yang akan dipilih. So sebab tu kita kata kalau ujian kayu uji berbara. Kayu uji berbara untuk klorin ke? Untuk gas klorin ke? Tak. Okey, sebelum tu teacher lupa. So kalau ion klorida dipilih, hasil dia apa dia? Hasil dia apa dia? Gas klorin. Ingat couple dia. Ion hidrogen, gas hidrogen. Ion hidroksida, gas oksigen. Ion klorida, gas klorin. Okay. So untuk kayu uji berbara, kalau kita letakkan kayu uji berbara ke dalam gas klorin, bukan untuk dia. So kalau bukan untuk dia, tiada perubahan. Tadi kita tengok dekat atas ni kan. Kalau gas yang asid, kalau gas halogen, halogen ni siapa? Gas halogen ni adalah gas klorin. Kalau gas klorin, dia kena pakai kertas litmus biru lembap yang mana litmus biru bertukar menjadi apa? Merah. Kalau gas yang bersifat alkali macam gas amonia, so dia akan menukarkan litmus merah kepada biru. So kita punya klorin pakai kertas litmus mana? Biru ke merah? Biru. Sebab klorin tu bersifat asid. Klorin ni adik-beradik dengan klorok. Okay. So kertas ujian litmus biru lembap. So biru, warna biru tulis. Warna biru bertukar merah. So kalau kita letak kertas litmus merah lembap, apa jadi? Tiada perubahan. Okay. So kalau kita tengok ni 0.001, ini jenis larutan apa? Cair. So kehadiran ion dia, ion yang ada samalah. Dekat anode untuk larutan cair ni dia sama. Dia ada ion klorida dan dia ada ion hidroksida. So kalau kita tengok ion klorida dengan ion hidroksida bila cair, siapa yang akan dipilih? Hidroksida. Ion hidroksida, pandainya subhanallah. So hasil dia apa? Oksigen. So hasil gas oksigen. Ingat kalau gas oksigen kita pakai apa? Pakai kayu uji berbara. So bila kita letak kayu uji berbara, apa jadi? Kayu uji berbara menyala. Berbara menyala terang. Okay. So adakah kertas litmus biru lembap untuk uji gas oksigen? Tak. Nak bagi adik makan ke? So ini adalah tiada perubahan. Ini untuk kertas litmus merah lembap. Tiada perubahan. Macam mana? Kalau kertas merah lembap untuk oksigen, apa jadi dekat kertas litmus merah lembap? Dia jadi apa? Warna biru. Kalau kata merah warna biru, adakah oksigen yang alkali? Tak. Oksigen ni gas neutral. Oksigen ni gas neutral. So maksudnya dia pun tiada perubahan. Macam teacher beritahu, gas alkali adalah amonia.
contoh gas alkali amonia. Setakat ni kita tak ada lagi hasilkan amonia. Kalau kita hasilkan amonia, kita letak gas, kita alirkan gas amonia dekat litmus merah lembab, dia bertukar menjadi biru. So tiada perubahan. Okay. So, okay, sikit lagi. Kita tengok apakah perbezaan kepekatan antara ion klorida dalam asid hidroklorik. Ni dia tanya ni je. Sebenarnya nak tanya siapa pekat siapa cair. So kita kata apa? Ion klorida dalam, awak salin balik ni. Ion klorida dalam asid hidroklorik 1.0 mol DM kuasa 3 mempunyai, sambung ni kan, ni salin ni, mempunyai kepekatan apa dia? Yang tinggi. Yes, yang tinggi. Koma manakala Asid. Manakala ni, yang kedua ni. Manakala ion klorida dalam asid hidroklorik HCl 0.001 mol DM negatif 3 mempunyai apa dia? Kepekatan yang rendah. Kepekatan yang rendah. Tu je. Teacher tu dia lambat dekat dalam ni. So nanti buang masa awak je. Boleh? Boleh. So nombor 1. Lagi teacher bagi slide ni. Cuma kalau teacher terlepas tu tolong ingatkan teacher. Macam masuk alhamdulillah ada yang ingatkan teacher Putri, kadang Mali. Okay? Sebab teacher biasa macam ini ya turun menyerang ke si Adijah. So berdasarkan pemerhatian anda dalam eksperimen 6.3, namakan hasil anode. Kan tadi kan kita dah tulis kan hasil anode apa dia untuk A. Hasil dekat anode tadi apa? Anode. Tengok dekat atas dekat awak punya tadi hasil anode apa dia? Untuk asid yang pekat. Gas apa? Gas. Klorin. Gas apa? Klorin. Gas kalau gas nama dia klorin. Kalau ion klorida. Tak apa. Awal-awal lagi memang kadang tersasul. Tak apa. Okey, nampak dah faham. Okey. B, apa hasil dekat anode untuk HCl 0.00001 mol DM negatif 3? Gas oksigen. Gas oksigen. So soalan yang ketiga tu, dia tanya pula ion apa yang dipilih. Okay, so 3A, ion yang dipilih. Okay, kalau hasil dia gas klorin, maksud dia ion dia daripada ion apa? Ion hidroksida. Ion klorida. Ion klorida. So kalau dia B daripada hasil dia adalah gas oksigen. So ion apa yang dipilih? Ion hidroksida. Ion yang dipilih adalah ion hidroksida. Ambil ion yang hasil tadi tu Macam mana? Yang ion ni ambil yang hasil tadi tu daripada hasil tadi tu. Ya, betul. Sebenarnya kita ambil, kalau ikut step cara kita tadi, kita pilih ion dulu, barulah kita identify hasil kan. Tapi soalan ni saja nak trik awak. Dia tanya hasil dulu, baru dia tanya ion apa yang dipilih. Macam tu. Kan? Kalau kita tengok flow kita yang ke atas kan, cara-cara kita nak kuasai, nak fahamkan hasil tu kan, kalau kita tengok flow dekat atas, lambat pula dia naik atas. Ni kan, kalau kita tengok flow cara kita tadi kan, kita tengok dulu mula-mula step yang pertama ion yang ditarik, yang kedua ion yang dipilih, yang ketiga sebab, yang keempat hasil. So bila yang soalan ni pula dia tanya hasil dulu, baru dia tanya ion yang dipilih. Sebenarnya sama lah, tapi step kita biasanya kita cerita dulu ion yang dipilih, daripada ion yang dipilih tu barulah kita boleh tentukan hasil.
Jelas ke tak jelas? Jelas. Jelas. Okay, good. So rasanya tu saja untuk hari ni. Siapkan laporan ni dengan standby untuk hari Isnin laporan untuk electrode pula, okay? So last but not least, whatever you are, I know that you will be a good one, okay? So thank you. Thank you join kelas teacher. Walaupun agak haru biru sikit hari ni sebab Dija pengawal, dia bangun lewat sebenarnya. Sepatutnya dia dah bangun awal. Dia terbangun lewat. Okay. So tu saja. Ada soalan apa-apa? Tak ada. Okay. Alhamdulillah. Siapa yang tak faham boleh PM teacher. InsyaAllah teacher cuba nanti teacher akan downloadkan rakaman ni. Teacher faham. Ada got certain ini adalah pertama kali